Hello. Ketahui info semasa pelbagai agensi penerusi Roger Labuan FM. Baik, Labuan FM, suara pesisiran anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Pastinya bersih dual frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, hari Jumaat, kita akan bersama dengan Dr. Ismuni Buari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, akan memperincikan status terkini COVID-19 di Labuan. Dan bersama dengan saya, Dr. Ismuni. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi, Fias. Baik, Doktor, nampaknya kes positif semakin meningkat hari demi hari. Jadi, peningkatan ini sedikit membimbangkan. Bagaimanapun, kita nak tahu jugalah status terkini kes COVID-19 di Labuan pada ketika ini, Doktor. Bagaimana juga dengan kluster-kluster sedia ada? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih, Fias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pada semua warga Labuan yang saya hormati. Sekali lagi pada pagi ini, pagi Jumaat, saya ingin kongsikan status kawalan COVID-19 di Labuan sehingga pagi ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Fias tadi, memang kita telah pun seperti mana pada roja-roja saya pada minggu lepas, saya telah memaklumkan bahawa sekiranya kawalan tidak dibuat ataupun komuniti tidak mematuhi ataupun kemasukan balik daripada bercuti tidak melakukan ujian sebelum kemasukan, kita akan mendapati bahawa pendekatan kes yang agak ketara. Dan kalau kita melihat semalam, kita menunjukkan kes tertinggi pada tahun ini, iaitu dengan 106 kes. Semalam pertama kali pada tahun ini kita mencecah 3 angka, menjadikan jumlah kumulatif kes yang kita ada sehingga pagi ini adalah sejumlah 11,324 kes secara total. Jadi kalau kita melihat kepada jumlah kes malam 106 kes, 5 kes adalah prosedur sign-on perkapalan yang melibatkan 5 kes import. Kelima-limanya adalah daripada warga Sabah yang masuk ke Labuan untuk sign-on prosedur, dan semalam 5 daripada kes ini disahkan positif. Manakala satu kes lagi adalah saringan kemasukan ke institusi di mana pendidikan, di mana salah seorang daripada mereka ini telah disahkan positif, iaitu juga merupakan import B daripada negeri Sabah. Manakala satu lagi adalah saringan kemasukan ke hospital, juga merupakan import B daripada negeri Sabah, iaitu warga Labuan yang telah pun balik ke negeri Sabah dan kembali ke Labuan selepas beberapa hari menunjukkan bergejala dan dimasukkan hospital dan disahkan positif di hospital. Satu kes lagi adalah saringan pra-perjalanan, yang ini adalah kes lokal. Manakala 2 kes lagi adalah saringan tempat kerja, di mana salah seorang daripada mereka adalah juga baru balik daripada negeri Sabah, bercuti daripada negeri Sabah. Kita juga menerima 40 kes saringan kontak rapat, di mana kontak-kontak rapat ini 28 kes adalah import B, iaitu yang telah balik ke negeri Sabah, keluarga-keluarga yang balik ke negeri Sabah dan kembali ke Labuan. Dan apabila kembali ke Labuan selepas 2-3 hari didapati demam dan batuk, dan kita mengesahkan 28 daripada 40 saringan kontak rapat ini adalah telah pun disahkan positif, dengan 28 adalah daripada kemasukan kembali daripada negeri Sabah. Manakala 3 lagi kes merupakan kes import, iaitu daripada negeri Selangor, yang juga telah kita sahkan positif. Ini adalah keluarga-keluarga yang telah balik ke tempat masing-masing, kembali ke Labuan selepas 3 hari kita sahkan mereka dijangkiti oleh COVID-19. Dan 56 lagi adalah kes bergejala, iaitu kes-kes yang telah datang ke fasiliti kita dan juga fasiliti swasta yang mereka ini adalah bergejala. Jadi apabila mereka bergejala, mereka telah pun diuji untuk COVID. 56 daripada mereka telah pun disahkan positif. Daripada 56 ini, 47 kes merupakan import B, iaitu warga Labuan yang bercuti ke negeri Sabah kembali ke Labuan, dan apabila kembali ke Labuan bergejala dan kita sahkan telah pun dijangkiti oleh COVID, iaitu 47 orang.
Manakala satu lagi adalah kes import juga daripada negeri Sarawak, balik cuti daripada negeri Sarawak, dan satu lagi adalah daripada balik bercuti daripada Selangor. Dan kalau kita melihat kepada pattern yang sedia ada, melebihi almost 90%, melebihi 88% merupakan warga Labuan, sama ada yang bercuti ke negeri Sabah ataupun balik kampung dan kembali ke Labuan ini. Mereka tidak kebanyakan tidak melakukan ujian COVID sebelum kemasukan, dan mereka didapati bergejala, dan apabila bergejala mereka disahkan positif di Labuan ini. Itu adalah kes-kes yang kita terima. Manakala kita juga ada beberapa kes yang melibatkan penularan tempatan. Kalau kita melihat kepada kes semalam, kita ada lebih kurang dalam 20 lebih yang merupakan penularan tempatan, di mana beberapa kes telah didetekkan di kawasan bandar, iaitu di kawasan bistro, iaitu kelab malam yang telah dijadikan bistro juga telah menunjukkan beberapa peningkatan kes dekat situ, dan juga yang melibatkan melibatkan pendidikan, iaitu pusat pengajian tinggi juga merekodkan beberapa kes yang merupakan kes-kes kemasukan juga. Jadi kalau kita melihat kepada peningkatan kes malam, kita ada 106 kes malam, menjadikan jumlah kes aktif kita pada waktu ini adalah 256 kes. Dan daripada 256 kes aktif yang kita ada di Labuan pada waktu ini, 64 adalah penularan tempatan, yang seperti mana saya maklumkan tadi, yang melibatkan beberapa penularan di kawasan bandar dan juga merupakan jangkitan daripada ahli keluarga yang di kawasan-kawasan lain secara scattered di Labuan ini. Dan kita juga ada di beberapa pusat pengajian tinggi yang juga telah pun ada menunjukkan peningkatan untuk kes-kes ini. Dan jadi kes aktif yang kita ada sehingga pagi ini adalah 256 kes, 64 adalah penularan tempatan dan 192 adalah import. Semalam kita telah pun discharge ataupun sembuh daripada sistem daripada pesakit yang telah sembuh sepenuhnya. 5 pesakit menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh sepenuhnya adalah 10,916 kes. Dan kalau kita melihat pada waktu ini, alhamdulillah kita tidak ada kes di ICU, tetapi kita ada beberapa kes yang berada di kategori 4 dan kategori 3 yang dirawat di Hospital Labuan pada waktu ini. Itu adalah kedudukan kita, iaitu kedudukan di hospital. Manakala untuk saringan pula, semalam kita telah mencatatkan 248 kemasukan. Kemasukan agak berkurangan berbanding dengan minggu lepas, di mana minggu lepas kita mencatatkan 4,000 ke 6,000 kemasukan satu hari, dan semalam kita hanya mencatatkan 2,048 kemasukan, di mana 1,536 kemasukan adalah melalui feri dan laju, manakala 448 kemasukan melalui lapangan terbang, 64 kemasukan pula adalah melalui kapal laut, melalui 4 buah kapal semalam. Jadi itu adalah laporan saringan di pintu masuk. Manakala untuk kluster, kita ada 2 kluster yang tengah aktif. Kluster Lorong Bunga Tanjung, iaitu kluster yang sinonim dengan umrah pada satu ketika dahulu, dan untuk kluster ini telah pun stable, dan kita di dalam meneliti untuk kes ini untuk menutup selepas 28 hari. Jadi untuk kluster Lorong Bunga Tanjung ini dalam keadaan yang sangat stable pada waktu ini, dan hanya menunggu untuk 2 incubation period sebelum kita menutup. Manakala satu lagi kluster, iaitu kluster Lusu Patau-Patau, yang ini dilaporkan pada 6 Februari yang lalu, di mana ia merujuk kepada nama kompleks bangunan dan lokaliti di mana terletaknya sebuah syarikat yang terbabit dengan industri minyak. Kluster ini melibatkan pekerja syarikat ini yang baru balik daripada negeri Sabah, bergejala dan bekerja dan menular di kawasan ini, termasuk ahli keluarga pekerja-pekerja tersebut sekembali mereka daripada negeri Sabah. Jadi itu adalah yang permulaan bagi kluster ini, iaitu kluster yang bertempat di Patau-Patau,
merujuk kepada nama kompleks bangunan dan lokaliti di mana terletaknya sebuah syarikat yang melibatkan syarikat oil and gas. Jadi untuk kluster ini kita masih lagi meneliti kluster ini, dan sehingga 10 bulan Februari 16 kes telah dicatatkan di kluster ini. Dan kita juga akan meneliti kemungkinan beberapa kluster baru yang mungkin wujud, terutama yang melibatkan kawasan bandar, yang melibatkan bistro bistro di kawasan bandar, dan juga kemungkinan yang melibatkan kluster-kluster yang melibatkan bidang pendidikan, yang juga telah pun menunjukkan peningkatan di dalam kes-kes yang kita ada pada waktu ini. Jadi itu saja untuk keseluruhan laporan untuk COVID-19 di Labuan sehingga pagi ini, Fias. Ya. Baik, terima kasih atas perincian itu, Doktor. Dan juga memandangkan kes semakin meningkat, saya pasti pihak KKM pasti ada perancangan yang telah dilaksanakan dalam mendepani kes yang bertambah ini. Jadi, adakah beberapa SOP baharu dan juga yang dicarangkan kepada MKN oleh pihak KKM sendiri, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih Fias. Seperti mana yang kita telah maklum, pada waktu ini kita telah pun ada SOP sedia ada yang perlu dipatuhi. Jadi pada waktu ini pembukaan ekonomi dan pembukaan sektor-sektor memang dibenarkan, walaupun kita telah pun dinasihatkan. Setiap minggu saya menasihatkan supaya kita menggunakan sepenuhnya SOP yang masih ada, terutama norma-norma baru di kalangan kita. Jadi norma-norma baru ini masih lagi dikuatkuasakan oleh Jabatan Kesihatan untuk memastikan kepatuhan kepada norma baru dan SOP sedia ada. Jadi apa yang berlaku kepada kita di Labuan ini, kita tahu bahawa banyak aktiviti sosial yang akan berlaku, terutama hujung minggu ini. Jadi apa yang kami nasihatkan kepada orang Labuan adalah untuk kita bersama-sama memastikan penyebaran ini dapat dikurangkan. Kita tahu kebanyakan yang baru balik daripada negeri Sabah menunjukkan kadar positiviti COVID-19 yang sangat tinggi. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Dan yang pertama, sekiranya balik daripada negeri Sabah, cepat-cepatlah uji sendiri. Dan kalau boleh uji dulu sebelum kemasukan ke Labuan. Dan untuk aktiviti sosial seperti ini, kami sangat berharap kerjasama daripada penganjur-penganjur untuk memastikan SOP diikuti sepenuhnya, terutama penggunaan mask dan juga penjarakan semata aktiviti tersebut. Yang itu adalah sangat penting. Dan sekiranya gagal untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan, penganjur kemungkinan terpaksa tertakluk kepada kompaun di bawah 342. Jadi saya ingin mengingatkan lagi semua penganjur-penganjur untuk memastikan penjagaan, untuk memastikan kawalan kepada program-program di jalan itu adalah di tahap maksimal untuk kita mengurangkan kesan-kesan tersebut. Dan sekiranya ada bergejala, janganlah join. Dan kalau boleh, the best thing adalah duduk kat rumah lagi selamat daripada kita pergi ke tempat-tempat yang boleh mendatangkan kesan-kesan yang besar. Kita tahu sekarang ni Omicron banyak di mana-mana, di komuniti sekarang ni pun termasuk di Labuan. Kita telah pun mencatatkan bilangan Omicron yang tinggi. Omicron ini sangat-sangat cepat merebak. Sebab itu kalau kita tengok, apabila seorang saja dalam keluarga telah pun dijangkiti, keseluruhan keluarga tersebut akan terkena untuk Omicron tersebut. Jadi oleh sebab itu saya menasihatkan kepada warga-warga Labuan untuk kalau boleh kita duduk dekat rumah dahulu. Apabila kes telah tinggi seperti ini, kalau kita melihat kes tempatan 64, maknanya kita telah kembali kepada merah. Jadi apabila dalam keadaan macam ini, adalah lebih baik untuk kita duduk di rumah untuk memastikan bahawa diri kita tidak dijangkiti dan keluarga kita tidak dijangkiti. Dan industri dan juga jabatan-jabatan kerajaan untuk memastikan mana-mana kaki tangan kita yang bergejala tidak dibenarkan bekerja dahulu dan diuji untuk memastikan mereka tidak menjangkiti orang golongan-golongan lain. Jadi untuk pengetahuan semua, SOP sedia ada, iaitu penjarakan, penggunaan mask masih lagi berkuat kuasa.
dan petugas-petugas penguatkuasa di Jabatan Kesihatan dan juga di PBT masih lagi menjalankan penguatkuasaan ini untuk memastikan kepatuhan. Objektif utama kita adalah untuk memastikan penyebaran untuk COVID-19 ini dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama, saya juga menyeru kepada warga Labuan untuk divaksinkan. Ini adalah salah satu usaha kita untuk mengurangkan kadar dan keterukan jangkitan. Pada waktu ini bukan tidak ada di Hospital Labuan. Kita ada pesakit di Hospital Labuan. Melebihi 30 pesakit sudah berada di Hospital Labuan pada waktu ini yang memerlukan rawatan. Adakah kita nak seperti tahun lepas lagi apabila kita ingkar nak bervaksin, tidak mau bervaksin sehingga menyebabkan banyak kematian, ataupun kita memulakan pertahanan diri kita dengan bervaksin? Ramai yang berkata kalau divaksin pun memang kena jangkitan juga. Yes, vaksin tidak semestinya tidak dikena jangkitan, tetapi vaksin akan membantu untuk memastikan gejala itu hanya tidak berat dan tidak menyebabkan penggunaan oksigen ataupun penggunaan ventilator. Yang itu yang kita inginkan, supaya security kepada kita di Labuan ini berada di tahap yang paling tinggi. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan untuk warga di Labuan ini, sebab kita punya peratusan untuk booster hanyalah 52% sahaja. Kita adalah antara negeri yang rendah di dalam pengambilan booster pada waktu ini. Sedangkan di Lembah Kelang sendiri, di kawasan-kawasan di negeri Sarawak telah pun mencapai 70%. Kita di Labuan hanya 52%. Dan kita telah pun ada pengalaman tersebut, di mana pada tahun lepas kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal apabila kita lambat bervaksin. Dan kita sendiri nampak selepas vaksin kita ambil, alhamdulillah, selepas itu keadaan kita terkawal, penggunaan ventilator terkawal, dan kematian juga sangat berkurangan. Jadi saya ingin menyaran sekali lagi untuk mengambil vaksin tersebut. Dan seperti mana yang telah diwar-warkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, besar kemungkinan selepas ini sekiranya vaksin tidak diambil untuk booster, jadi status untuk vaksin tersebut mungkin dikategorikan sebagai tidak lengkap vaksin lagi. Jadi saya menyeru kepada warga Labuan untuk walk in di mana-mana fasiliti private clinic secara percuma, dan juga ataupun di pusat pemvaksinan MAWIP untuk mengambil vaksin ini bagi memastikan ketahanan kita dapat dipertingkatkan. Dan dalam masa yang sama, kita telah pun memulakan pemvaksinan kanak-kanak, iaitu 5 tahun ke 11 tahun. Jadi ambillah peluang ini untuk kita mempertingkatkan suntikan untuk kanak-kanak kita. Dan untuk suntikan ini kita telah pun menjalankan program imunisasi bukan untuk COVID sahaja. Daripada lahir kita telah pun membuat pemvaksinan untuk pelbagai penyakit yang telah membantu kita mengawal penyakit. Jadi oleh sebab itu, ini adalah peluang untuk kita mempertingkatkan ketahanan anak-anak kita. Isu yang utamanya, apabila kita divaksinkan, kita mungkin tidak mendapatkan COVID. Tapi apabila kita balik ke rumah, kita tidak tahu status anak-anak kita sekiranya tidak divaksinkan, dan sekiranya tidak divaksinkan, kemungkinan kanak-kanak kita boleh dijangkiti. Dan untuk makluman warga Labuan, pada minggu lepas kita ada seorang kanak-kanak berumur 8 tahun yang berada di kategori 4 yang hampir-hampir menggunakan ventilator. Oleh sebab itu, kita mengharapkan perkara seperti ini tidak berlaku dengan memastikan proses pemvaksinan dijalankan dengan secepat mungkin. Dan perkara terakhir yang saya ingin maklumkan pada warga Labuan adalah bermula daripada minggu depan, seperti mana yang telah dimaklumkan semasa press statement yang Berhormat Menteri Kesihatan, minggu depan kita akan memulakan penggunaan kuarantin secara virtual, iaitu MySejahtera. Jadi mana-mana yang ada MySejahtera, kita akan menggunakan pemberitahuan pemvaksin kuarantin menggunakan MySejahtera. Walau manapun sekiranya tidak mempunyai MySejahtera, kita masih lagi menggunakan manual seperti biasa, iaitu menggunakan secara NX14 dan NX17 untuk keseluruhan program-program tersebut. Dan kita akan memperkasakan untuk
kuarantin di rumah, di mana kebanyakan kes iaitu yang melibatkan kategori 1, kategori 2B, 2A akan dikuarantinkan di rumah sahaja, manakala untuk kategori 2B akan dinilai di CAC untuk melihat sama ada mereka bertambah baik atau tidak, dan kita akan melihat untuk keperluan rawatan di hospital sekiranya perlu. Itu adalah perkara-perkara yang kita akan jalankan selepas ini. Jadi apa yang paling penting untuk kita adalah kita bersama-sama menjaga, pastikan diri kita tidak dijangkiti dengan memastikan kita sendiri yang mengamalkan norma baru, iaitu paling penting penggunaan penutup muka, pembersihan tangan yang kerap, penjarakan dan kebersihan rumah kita, dan kita supportkan dengan 2 perkara. Yang pertama adalah vaksinkan diri kita untuk mempertingkatkan ketahanan diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan COVID-19, dan seterusnya mengamalkan cara hidup sihat dengan bersenam dengan pemakanan sihat. InsyaAllah sekiranya kita dapat memastikan diri kita tidak dijangkiti, keluarga kita tidak dijangkiti, maknanya keseluruhan Labuan insyaAllah akan selamat. Dan saya juga ingin berpesan kepada warga Labuan sebelum saya mengakhiri sesi pada pagi ini, untuk setiap warga Labuan yang akan bercuti ataupun akan keluar daripada Labuan untuk terus mengamalkan norma baru dan juga SOP yang telah ditetapkan, dan kalau boleh lakukanlah ujian pengesahan COVID sebelum memasuki Labuan untuk kita memastikan kita selamat, keluarga kita selamat, sebab kita tidak tahu mana satu keluarga kita yang mempunyai sistem pertahanan badan yang tidak baik yang boleh menyebabkan mereka dijangkiti dengan teruk oleh COVID-19. Yang itu yang cuba kita elakkan. Jadi apa yang paling penting sekarang ni, kita telah pun ada kes yang banyak sekarang ini, iaitu dalam minggu ini kita menjangkakan kes akan terus kekal 3 angka disebabkan oleh kemasukan yang banyak dan Omicron menyebabkan satu rumah positif. Jadi apa yang paling penting, elakkan diri daripada dijangkiti, kekal untuk penggunaan norma-norma baru dan SOP sedia ada, dan sila pastikan kalau boleh stay at home pada waktu ini apabila kes tengah banyak dahulu, untuk kita memastikan penularan di dalam komuniti itu dapat dihentikan. Itu saja daripada saya pagi ini, Fias. Saya ucapkan terima kasih pada RTM dan juga semua warga Labuan bersama kita membendung COVID dan memastikan COVID ini tidak mengganggu kehidupan kita, dan kehidupan kita boleh diteruskan tanpa gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ismuni atas perincian status terkini COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.